Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Fidah bin Mas Tembak. Saya merupakan Amluna Ansara bagi MSF Kalang Cepa, tu batch yang ke-27. So hari ini saya akan bercakap berkenaan dengan Ansara terbaru career talk video, mana saya akan menyampaikan sedikit lah tentang pengalaman saya. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya sedikit berkenaan dengan diri saya. Saya merupakan anak jati negeri Terengganu, lahir pada tahun 1986. Sekarang ni berumur 34 tahun. Sekarang ni bertugas sebagai pegawai tadbir negeri Terengganu, yang mana saya memegang jawatan sebagai penolong kandang tadbir tanah bagi pejabat tanah Kuala Terengganu, bahagian pengambilan dan pelupusan. Sedikit berkenaan dengan latar belakang pendidikan saya di MSF Kalang Cepa. Saya telah mengambil SPM pada tahun 2003. Pada SPM saya telah menyambung matrikulasi di Kolej Matrikulasi Pahang, dan seterusnya saya telah menyambung ijazah kejuruteraan mekanikal dan perbuatan di Universiti Malaysia Pahang, dan seterusnya saya juga telah menyambung master dalam bisnes dan administration di Uniza. Kena bercakap dengan pegawai tadbir negeri ini, mungkin adik-adik tak pernah dengar lah. Biasanya selalu yang dengar pegawai tadbir diplomatik PTD. Biasanya pegawai tadbir negeri ni selalu disalah faham adalah sama macam pegawai tadbir diplomatik. Sebenarnya pegawai tadbir negeri TN ataupun pegawai tadbir diplomatik ni adalah dua kerjaya yang berbeza, dua organisasi yang berbeza. Sebenarnya bagi pegawai tadbir negeri ni hanya 4 buah negeri saja dalam Malaysia ni, yang di mana semua bahagian pengurusan dan profesional dia orang ataupun pegawai-pegawai di negeri mereka tu adalah panggil PTN, di mana latihan semua adalah daripada latihan negeri. Negeri-negeri tersebut adalah negeri-negeri yang tidak bersekutu. Maksudnya kita sebelum kita faham belajar dalam sejarah tu, untuk yang negeri terlibat tu adalah negeri Terengganu, Kelantan, Johor dan juga Kedah. Manakala bagi untuk negeri-negeri lain, semua jawatan-jawatan di dalam organisasi kerajaan mereka akan diisi oleh pegawai tadbir diplomatik. Perbezaannya sebenarnya tiada perbezaan yang sangat ketara. Bagi untuk adik-adik yang berminat untuk menjadi pegawai tadbir negeri, perbezaannya setiap negeri yang saya maklum tu, dia mempunyai satu suruhanjaya perkhidmatan awam dia orang sendiri. So macam saya daripada negeri Terengganu, setiap kali untuk permohonan untuk masuk sebagai pegawai tadbir negeri ni, permohonan itu perlulah dihantar atau submit dalam laman web SPNT Negeri Terengganu, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu. Manakala untuk PTD ni kebiasaannya dia adalah daripada website spa.gov, iaitu daripada Kerajaan Persekutuan. Contoh perbezaannya, bagi ketua PTD, bagi untuk perjalanan kerjaya seorang pegawai tadbir diplomatik, pos atau jawatan tertinggi yang boleh dijawat oleh mereka ketua Setiausaha Negara, yang merupakan antara ex officio di dalam menteri, berjawatan setaraf dengan menteri. Manakala bagi PTN macam saya ni, jawatan tertinggi bagi Jaipaf saya ni adalah Setiausaha Negeri Terengganu, iaitu SUK, yang mana jawatan itu adalah setaraf dengan ex officio bagi Exco negeri tersebut. Macam Terengganu ni adalah Negeri Terengganu ni. Untuk prosedur untuk kemasukan dia ni, actually dia mesti saya maklum sebelum ni saya mempunyai ijazah dalam kejuruteraan mekanikal. Jadi tidak menjadi halangan untuk saya untuk memohon untuk menjadi seorang pegawai tadbir negeri, di mana syarat-syaratnya lebih biasanya telah dinyatakan dalam website pula apa kelayakan untuk kita jadi seorang pegawai tadbir negeri ni. Masuk kepada kerajaan ini, biasanya saya ni juga seorang jurutera, tapi dia tidak menghalang untuk saya untuk pohon tu. Prosedur dia pun biasanya kita akan isi online. Dia akan ada ujian bertulis, ujian fizikal, dia ada step by step dan lebih kurang dalam 4 step lah semuanya. Yang step pertama yang bertulis online, kedua fizikal, dia ada ujian psikologi, dan ujian terakhir adalah interview lah untuk temuka. Jadi dari segi kalau adik-adik semua nak pohon ni, start mula dari kita lepas kita graduate dari mana tu sehingga umur maksimum dia adalah 38 tahun lah. Dari lepas dia telah bahagikan daripada grade-grade. Sekiranya bagi untuk seterusnya adik layak untuk masuk dalam seorang bekerja sebagai pegawai tadbir negeri ni, dia di dalam kerajaan ni ada grade dia. Grade permulaan dia adalah N41. Kalau kita PTD, dia akan start M41. Dia akan bergerak daripada 41, 41, N41. Seterusnya kalau ada kenaikan pangkat, seterusnya akan bergerak ke N44. Seterusnya akan bergerak ke N48, N52, M54. Seterusnya akan naik Jurusan C, Jurusan B, Jurusan A, dan yang lagi tinggi Terus 3, Terus 2 dan Terus 1. Jadi dia punya sistem kenaikan ni
ni adalah piramid, dia kira piramid scene di mana kalau daripada 41 ni biasa kebacaan banyak, 44 ni lagi mengecil dia punya skop-skop kerja tugas dia semua lah. Bila cakap PTN ni sebenarnya kebiasaannya orang tak perasan tu apa itu pegawai tabir negeri, pasal kami sebenarnya bila kami bertugas, kami biasanya ada nama-nama jawatan kami masing-masing. Maknanya maklum macam saya sekarang ni, saya bertugas sebagai penolong kandang pentadbir tanah. Itu kalau nama famousnya ADO lah untuk setiap daerah tu semua. Jadi kami akan mengisi pos-pos di dalam sebuah organisasi kerajaan ni yang untuk Pulau A ni. Kebiasaannya jawatan-jawatan yang kami isi adalah sebagai penolong pengarah, penolong setiausaha, pengarah, penolong pentadbir tanah. Itu adalah jawatan-jawatan yang akan diisi oleh pegawai-pegawai tabir lah. Dan pegawai-pegawai tabir ni kebiasaannya setiap dalam 5 ke 5 tahun dia akan berlaku pergerakan lah, macam kejaya dia akan bergerak daripada satu organisasi ke satu organisasi. Itu macam saya ni merupakan kali kedua lah saya masuk kembali kepada pejabat tanah. Posting pertama saya adalah di pejabat tanah. Seterusnya saya keluar pergi ke unit perancangan ekonomi, ke Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, dan saya kembali balik kepada pejabat tanah. Jadi dia punya pergerakan tu daripada within 10 years ni, dalam masa 10 tahun ni kita dapat tugas di pelbagai jawatan lah. Mungkin adik-adik tertanya, saya ada ijazah dalam kejuruteraan mekanikal tapi menjadi pegawai tabir, adakah apa yang kita belajar tu adalah related dengan apa yang saya kerja sebenarnya? Untuk maklumat adik-adik semua, basically dia ada related sebenarnya. Mana kalau masa kita ijazah kita telah belajar sesuatu benda, macam contoh saya daripada seorang engineer, kita setiap perkara benda itu kita ada SOP dia. Asli benda apa yang kita belajar di universiti itu sebenarnya secara tidak langsung kita apply dalam semasa kita bekerja. Okay, saya ambil contohnya, saya sekarang ni bertugas sebagai seorang penolong kandang pentadbir tanah, di mana di setiap kali kerja kita akan merujuk pada kanun tanah negara. Buku kita ada akta-akta ni, dan mungkinnya balik kita refer balik apa yang saya belajar dulu adalah sama saja sebenarnya. Dan setiap kalau di dalam kejuruteraan pun kita ada macam law ataupun act yang kita perlu patuhi, dan bila kita masuk dalam bidang kerjaya dalam kerajaan ni pun kita ada law dan act yang kita perlu patuhi. Cuma yang menariknya kita dapat belajar benda yang baru lah sebenarnya. Kita dapat belajar benda yang baru, kita dapat explore benda yang baru. Dan sepanjang 10 tahun saya bertugas ni, saya selalu diberi penambahbaikan, macam selalu dihantar untuk kursus-kursus yang berkaitan dengan kerjaya ni. Sebagai contoh, seperti saya maklum, saya telah terpilih untuk menyambung dalam ijazah sarjana dalam Business and Administration di UNIZA. Saya juga telah dihantar untuk belajar berkenaan dengan perundangan tanah di install, ada berkenaan dengan kanun tanah negara. So adik-adik tak perlu risaulah. Saya maknanya nanti selepas SPM saya sebenarnya daripada jurusan geografi, saya di jurusan bahasa Melayu, tapi saya berminat untuk jadi pegawai tabir ni. Sebenarnya actually itu semua tak ada masalah lah, insya-Allah. Walaupun adik daripada bidang kejuruteraan ataupun even daripada medik pun, adik nak masuk ke badan kerja macam nak menjadi seorang pegawai tabir ni pun insya-Allah tak ada masalah, selama kita willing untuk belajar benda yang baru lah. Pasal dia apa yang kita belajar tu macam untuk pegawai takbir ni kita lebih pada banyak merancang lah. Kita banyak merancang, kita banyak planning, predict apa membuat belanjawan sebuah jabatan tu, dan kita lebih kepada kita mengawal lah untuk sesuatu aktiviti dalam jabatan ni. Kalau kita compare daripada segi private government, dia punya konsep dan implementasi sebenarnya sama saja. Jadi tidak ada masalah lah. Saya belajar lain dan bekerja lain. So contoh dah ada lah. Saya daripada background engineering, within at last saya end up jadi seorang pegawai takbir negeri. Saya suka untuk kongsi lah sebagai pegawai takbir negeri ni. Sebenarnya bila saya selalu ditanya kenapa sayang daripada seorang jurutera, sebelum ni saya bekerja dengan Malaysia Marine Heavy Engineering MMHE di sebuah anak syarikat Petronas, balik menjadi seorang pegawai takbir negeri. Sebenarnya lebih exposure tu lagi besar sebenarnya, mana kita dapat membantu masyarakat. Saya masa first thing yang saya apply untuk menjadi pegawai takbir negeri ni, satu mindset yang saya set tu adalah
saya nak berkhidmat kembali kepada negeri kelahiran saya ni. Dan sebenarnya masa tu saya tak perasan lah, saya pun masa saya apply tu confused lah, apa yang saya apply ni PTD ke PTN. Tapi once bila dah apply, kita study tu rupanya PTN tu berbeza dan PTD berbeza. Dan saya dapat dua-dua offer lah. Saya dapat untuk PTD dan saya juga dapat untuk PTN. Salah satu kelebihan lagi untuk jadi pegawai tadbir negeri ni, macam saya daripada Kuala Terengganu, paling jauh saya boleh tukar pun di Kemaman dan Besut sahaja. So saya punya jurisdiction atau within kuasa bagi pegawai tadbir negeri hanya bagi negeri Terengganu sahaja. Manakala kalau untuk pegawai tadbir diplomatik ni dia general, bercakap dengan pengalaman kerja di mana jabatan-jabatan seterusnya. Sepanjang 10 tahun saya bertugas sebagai pegawai tadbir negeri ni, saya dah berkhidmat dalam beberapa jabatan. Maknanya macam saya cakap lah, exposure ni banyak. Saya pernah bertugas selama dihantar untuk bertugas di luar negara, sebenarnya 3 bulan di London. Saya pernah ditempatkan sebenarnya 1 bulan di Australia, di mana base yang setiap berkaitan. Benda-benda macam ni satu pengalaman yang menarik lah. Jadi benda-benda macam ni yang menjadi satu, kata kita lebih semangat lah untuk kerja. Cabaran di dalam kerjaya sebagai seorang pegawai tadbir negeri ni, sebenarnya kalau kita cakap pasal cabaran ni, di mana dalam mana-mana kerjaya pun ada lah. Tapi kita sebagai seorang pegawai tadbir negeri ni, antara halangan yang kebiasaan yang kita hadapi adalah apabila pertukaran. Mana pertukaran ni setiap 3 ke 5 tahun kita akan ada satu pergerakan lah. Antara cabarannya kita perlu bertukar daripada jabatan ke satu jabatan. Kebiasaannya kita akan bertukar daripada satu daerah ke satu daerah, dan biasanya ini adalah satu cabaran normal lah mana-mana seorang pejabat awal, di mana kita perlu menurut semua pentas lah dibandingkan kita ditukarkan. Sebenarnya alhamdulillah sebagai seorang pegawai tadbir negeri ni, setiap kali pertukarannya kita hanya berlingkar di dalam negeri Terengganu saja. Cabaran keduanya, sebenarnya panjang saya 10 tahun bertugas sebagai pegawai tadbir negeri ni, setiap hari adalah saya belajar benda yang baru. So setiap hari ada benda-benda yang baru, kes-kes yang baru yang kita perlu hadapi dan kita perlu selesaikan. Sebagai contoh, sekarang ni saya berada di Pejabat Tanah Pulau Terengganu ni. Setiap hari saya akan berhadapan dengan aduan ataupun pertanyaan-pertanyaan kepada orang kampung berkenaan apa isu-isu penyelesaian yang mereka hadapi untuk diorang bangunkan sebuah tanah dia. Dan sebenarnya saya kongsi sebenarnya bagi adik-adik yang berminat berkenaan dengan perancangan bertugas di Pejabat Tanah ni adalah satu yang agak menarik dan mencabar lah. Kita dapat merancang suatu benda, pasal tanah ni adalah kata main source for everything lah untuk kita macam membina sesuatu benda. Jadi kita yang perlu menyelesaikan ataupun mengenal pasti tapak yang sesuai, kita yang perlu menyelesaikan sama ada akan datang kini kita membina sesuatu benda adalah tapak itu sesuai ataupun kesan untuk 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. So sebagai penutup akhir kata, bagi adik-adik semua, jangan perlu risau dan takut. Concentrate apa yang ada depan adik untuk SPM yang akan datang dulu. Sebenarnya dari segi kerjaya dia datang dengan sendiri. Yang penting kita perlu study. Dan sekiranya kita aim sesuatu benda, kita perlu plan, perlu buat, kita perlu lakukan sesuatu dan kita perlu check balik satu benda. So kalau jika adik berminat untuk jadi seorang pegawai tadbir negeri ni, adik jangan tak perlu takut untuk SPM nanti jual option adik sama ada, oh saya nak jadi seorang pegawai tadbir negeri, saya nak jadi seorang pegawai tadbir diplomatik, saya perlu ambil course ni. Adik just follow the flow, InsyaAllah rezeki tu akan datang. Yang paling penting adik sudi untuk belajar dan berubah lah untuk akan datang. Jangan je kalau ada apa-apa tu pertanyaan, bolehlah datang. Kalau siapa-siapa boleh singgah ke office saya sekarang ni di Pejabat Tanah Kuala Terengganu. Kalau orang Terengganu tahulah sebelah Bukit Besar je. Kalau ada nak jumpa untuk share maklumat tu, sila datang lah. Tu insyaAllah saya boleh bantu dan boleh kongsi lah apa pengalaman saya. Assalamualaikum.